Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Al-Hikam Ibnu Atha'illah Sakandari. Kita sampai pada muka surat 61. Muka surat 61, 5 baris daripada bawah. Muka surat 61, 5 baris daripada bawah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan segala qasad. Qasad tu huruf qaf tak ada titik tu, tolong buat titik. Segala qasad, qaf, sad, dan orang yang mengerjakan ibadat dengan sekira-kira maqam mereka itu dan martabat dan faham mereka itu daripada Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan. Apa makna bersalah-salahan? Yakni tak serupa, berlainan. Maksud bersalah-salahan di sini bukanlah membawa makna perselisihan, bukan membawa makna perselisihan faham, membawa makna tak serupa, tak sama. Sebagai contoh, kita katakan semayang kita dengan semayang Nabi sama ke tak? Tak sama. Jangan kata Nabi, semayang kita dengan semayang sahabat pun tak sama. Nak banding macam langit dengan bumi. Itu yang kata apa? Bersalah-salahan. Dan sesungguhnya telah bersalah-salahan segala qasad. Qasad yakni maksud dan tujuan. Kita main semayang, tujuan dia apa dia? Pun tak sama. Ada orang dia main semayang sebab nak pahala. Ada orang dia main semayang sebab nak syurga. Ada orang dia main semayang kerana dia menganggap bahawa diri dia adalah hamba Allah. Jadi maknanya qasad pun tak sama. Qasad pun tak sama. Baik. Dan sesungguhnya telah bersalah-salahan segala qasad
orang yang mengerjakan ibadah. Orang yang mengerjakan ibadah ni tak sama dia punya qasad dia. Tak sama dia punya qasad dia. Sekira-kira maqam mereka itu ikut maqam. Kalau maqam awam, qasad dia secara awam. Kalau maqam khawas, qasad dia secara khawas. Kalau maqam khawasul khawas, sampai kepada para awliya, sampai kepada para anbiya, qasadnya berbeza. Ikut maqam. Baik. Martabat. Ikut martabat. Dan mereka itu kepada Allah. Kefahaman, martabat kefahaman mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita nak faham daripada kata-kata Ibnu Athaillah ini? Dia nak cerita apa dekat kita? Orang yang mai sembahyang, kalau dia tu duduk pada kedudukan awam, maqam awam, dia mai sembahyang kerana nak pahala, atau dia mai sembahyang kerana nak syurga, atau dia mai sembahyang kerana takut neraka, dah dikira ikhlas dalam maqam awam. Dalam maqam awam tu dikira ikhlas. Adapun mereka yang duduk pada maqam awliya dan anbiya, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, bukan kerana takutkan neraka, tetapi mereka beribadah kerana mereka merasakan mereka adalah hamba Allah. Sebab itulah orang yang diiktiraf sebagai hamba Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut kata hamba Allah, itu manusia mulia. Tapi kalau sebut kata hamba dunia, itu manusia hina. Tahu tak dia tu siapa tu? Dia tu hamba kawan aku, hina dia. Kita tahu kan, kalau kata hamba ni lagu mana? Tuan dia buat macam-macam. Hamba dunia, hina. Dia tu hamba apa? Hamba harta, hamba wang ringgit, dunia. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sebut kata hamba Allah, maknanya apa? Paling mulia. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah yang paling mulia ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat dalam ayat 1 dari suratul Isra, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Nampak? Tak disebut dengan nama Muhammad, tak disebut subhanalladzi asra Muhammadan, tak disebut dengan nama Muhammad, tetapi disebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Pasal apa? Kerana hamba Allah ni manusia yang paling mulia. Siapa dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan manusia ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalimah bi'abdihi ay Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi orang yang duduk pada maqam, kita lihat kedudukan kita. Kita duduk pada maqam mana? Kalau kita duduk pada maqam awam, pasal apa kita main masjid, pasal apa kita main semayang? Semayang ni aku nak ambil 27 pahala. Tak ada masalah apa. Kira ikhlas dah tu.
Sebab bila tak mengaji tasawuf ni pun masalah lah. Masalah dia tahu mana? Dia suka nak mensyirikkan orang. Syirik ni berat ni. Bukan satu benda yang kecil. Kena bagi faham yang elok tentang syirik ni. Ustaz tahu tak, lah ni hak semayang semua syirik habis. Weh, dia pergi sampai lagu tu lah. Awak pasal apa yang kata syirik habis? Baik, kita semayang ni mesti kerana Allah. Dia tak boleh kerana pahala, tak boleh kerana syurga, tak boleh. Kalau kita semayang sebab nak syurga, syirik lah tu. Sebab dia semayang bukan kerana Allah, dia semayang kerana syurga. Dia tak faham lah tu. Ada. Dia tak faham, dia mengaji atas terus tu, bawah tak mengaji lah. Ada. Jenis apa? Jenis loncat terus naik ke atas ni. Yang kata orang awam ni kita boleh rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adapun orang awam apabila dia beribadah kerana nakkan kepada pahala syurga dan juga nakkan kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikira sebagai ikhlas. Yang tak ikhlasnya kalau dia buat ibadat, kalau dia sembahyang kerana dunia. Itu baru tak ikhlas. Kalau dia sembahyang kerana pahala, itu kita katakan apa? Kerana agama. Kalau dia sembahyang kerana syurga, itu agama. Kalau dia sembahyang kerana nak mendapatkan redha Allah, itu agama. Kalau dia sembahyang kerana takut neraka, itu agama. Kalau dia sembahyang sebab takut bini, hak tu dunia. Hak tu tak ikhlas. Pasal apa yang main sembahyang, ingat-ingat di rumah pok-pek main di, tak ada apa lah. Sembahyang itu sah. Sembahyang sah. Dari sudut ilmu fiqahnya sembahyang sah. Tapi tidak, baru dah tak dinamakan ikhlas. Tak ikhlas dalam sembahyang. Begitulah juga dengan ibadat yang lain. Kalaulah dia bagi sedekah, tujuan dia bagi sedekah tu nak mendapatkan kemuliaan daripada manusia, supaya orang puji dia, supaya orang sanjung dia, maka sedekah itu tidak ikhlas. Lagu tu. Tapi kalau dia bersedekah tu kerana mengharapkan pahala Allah, mengharapkan mahligai Allah di dalam syurga, dikira ikhlas. Senang aja nak faham dia. Jangan kita buat ibadat kerana dunia, buat ibadat kerana akhirat. Macam tu. Itu bagi orang awam. Bagi maqam awam. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa menyembah Allah kerana mengharap-harapkan pahalanya, tu nampak tu, dan takut siksanya, maka sah ibadatnya. Nampak? Padahal ijtima' tetapi padahal ijtima' tetapi citra. Tetapi citra, ra tak ada tu. Tetapi citra daripada Imam Ar-Razi atas ketiadaan sah ibadat orang yang menyembah Allah kerana takut akan siksanya atau kerana mengharap-harap akan pahalanya. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa menyembah Allah, menyembah Allah maknanya dia buat ibadat kepada Allah. Tak kiralah sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, semua yang diistilahkan sebagai ibadat. Bila sebut kata menyembah Allah, dia buat ibadat kepada Allah kerana mengharap-harapkan pahalanya. Dia buat ibadat tu sebab dia nak pahala dan takut siksanya.
Dia buat ibadat tu sebab dia takut neraka. Maka sah ibadatnya. Sah di situ, sah dari sudut ilmu tasawuf. Bukannya sah dari sudut ilmu fiqh. Kena faham kan? Sah dari sudut ilmu tasawuf. Ilmu fiqh ni dia semayang kerana apa pun sah. Sempurna rukun, sempurna segala-galanya, sah dah semayang tu. Takbiratul ihram elok, bacaan Fatihah elok, rukun qauli elok, rukun fi'li elok, semua elok, sah dah semayang. Tetapi kalau hati dia semayang tu sebab nakkan kepada keduniaan, maka tak sah lah semayang tu ikut ilmu tasawuf. Nah lagu tu. Tapi kalau dia semayang tu mengharapkan pahala, dia semayang tu sebab takut neraka, maka sah ibadatnya. Sah dari sudut ilmu tasawuf. Baik. Allah Ta'ala terima. Senang abang lagu tu. Padahal ijtima' padahal ijtima' tu yakni padahal kata sepakat. Ijtima' sepakat. Kata sepakat. Padahal ijtima' tetapi citra. Padahal ijtima'. Baik, padahal ijtima' di situ nak merujuk kepada makna apa? Pasal apa? Sah sembahyang kerana nak pahala. Pasal apa sah sembahyang kerana takut seksa Allah. Sah ibadat dari sudut ilmu tasawuf tu. Pasal apa sah? Kerana bila dia nak pahala, pahala tu merangsang untuk melakukan ibadat. Dikira diterimalah ibadat dia. Neraka tu pula, siksaan neraka tu menakutkan dia. Maknanya dia takutlah kepada neraka. Bila dia semayang, maka sah ibadat semayangnya dari sudut ilmu tasawuf. Tetapi citra daripada Imam Ar-Razi, citra maknanya ada qaul, ada pendapat, ada cerita daripada Imam Ar-Razi atas ketiadaan sah ibadat orang yang menyembah Allah kerana takut akan seksanya. Ada qaul daripada Imam Ar-Razi, siapa yang buat ibadat kerana takut seksa Allah tak sah, atau kerana mengharap-harap akan pahalanya tak sah. Tak sah dari sudut ilmu tasawuf, Allah Ta'ala tak terima. Lagu tu ikut Imam Ar-Razi. Maka qaul Imam Ar-Razi ini dijelaskan oleh para ulama bahawa pendapat Imam Ar-Razi ini merupakan suatu, kita katakan apa, galakkan supaya kita beribadah ikhlas kerana Allah Ta'ala dan berusaha untuk meningkatkan keikhlasan. Kalau tidak duduk maqam awam tu tak naik-naik supaya kita ni meningkatkan lagi keikhlasan kita, supaya kita boleh naik sampai kepada maqam khawas, khawasul khawas dan maqam para awliya. Jadi maknanya tiada sah di situ bukan maknanya Allah Ta'ala tak terima. Maknanya bila kita kena ada dalam diri kita cita-cita untuk menambah baikkan keikhlasan tu. Lagu tu. Jangan duduk lagu tu menambah baikkan lagi supaya kita naik sampai kepada maqam yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada maqam ma'rifatullah, sampai kepada haqiqah, sampai kepada hakikat.
Kalaulah kita katakan, contohnya lah saya katakan gula. Tak mana hakikat gula? Hakikat gula ialah manis. Hakikat gula ialah manis. Sampai kita dapat manis. Macam mana nak dapat manis? Kena pergi makan gula tu. Ada. Kena pergi rasa gula tu. Barulah rasa manis. Kalau setakat sembang, ya, semua orang tahu kata gula manis. Pengetahuan tentang gula manis itu dia panggil ilmu aja, ilmu yaqin. Kemudian bawa mai gula dekat kita. Inilah yang namanya gula ni. Yang tu dia panggil ainul yaqin. Macam mana kita nak rasa sedapnya gula tu? Kena makan. Kena makan. Macam mana kita nak rasa ibadat para awliya? Kena usaha sampai ke makam tu. Dia lagu tu. Kalau tidak kita duduk pada makam awam tu dah. Bukan bermakna duduk pada makam awam ni masuk neraka dah. Maknanya galakkan untuk kita ni menambah baikkan ibadat sampai kepada makam yang lebih tinggi. Orang duk cerita tentang buah durian. No? Cerita musangking sedap, ya Allah, mahal tak dah. Musangking satu lagi duri hitam. Sedap sampai tak mana lah. Sedap sampai tak mana, pergi ambil sulih makan. Nak bangun lah. Siapa pun tak boleh cerita lah. Boleh tak nak cerita sedap dekat orang? Tak boleh. Cuba hang cerita kat aku tengok, sedap lagu mana? Tak boleh cerita. Melainkan dia ambil sulih bagi dia makan, sedap ke tu? Ada. Nak cerita lagu mana? Bawa mai buah durian depan dia rasa sedap lagi tak? Tak lagi. Dia bau je. Dia bau je. Nah. Kemudian kupas mai dekat dia, tu dia isi sampai lagu tu. Tengok aja. Pun tak dapat lagi, baru tengok. Ambil makan rasa Allahu Akbar lagu ni kah? Itulah. Sebab tu kita lihat dalam surah At-Takasur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla Lau ta'lamuna ilman yaqin. Kamu bila kamu masuk kubur, kamu akan tahu dengan ilmu yaqin. Apa dia ilmu yaqin? Ilmu yaqin maknanya kita semua lah ni tahu tak? Bahawa bila kita mati, masuk dalam kubur, dua je. Sama ada kita mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Tahu tak yang tu? Tahu. Semua tahu. Itu dia panggil ilmu yaqin. Pengetahuan. Ilmu semua tahu. Cerita tentang apa? Cerita tentang nikmat kubur diluaskan kubur sejauh mata memandang. Kita tahu melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi. Ni kita duk main ngaji, kita tahu dah. Tahu dah azab kubur. Tahu? Macam mana yang kata azab kubur tu? Kubur himpit sampai berselisih tulang rusuk kanan dengan kiri. Ilmu lah tu. Tu dia panggil ilmu yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, la tarawunnal jahim. Kami akan perlihatkan kepada kamu neraka jahim. Apa makna Allah perlihatkan neraka? Allah bawa mai neraka depan mata kita, kita tengok neraka. Tengok tu tengok lagu mana? La tarawunnaha ainal yaqin. Dia tengok tu dengan ainul yaqin. Apa dia ainul yaqin? Makna nampak dengan mata dia. Ya Allah, azab.
azab neraka sampai lagu ni ke? Dia nampak. Bila nampak rasa apa? Rasa takut. Baru nampak tak masuk nah, tak masuk neraka lagi. Baru nampak tu naik takut dah. Nah, bila masuk neraka, wal iyad billahi min zalik. Begitulah juga dengan syurga. Allah Ta'ala cerita nikmat syurga dalam suratul Insan. Allah Ta'ala cerita nikmat syurga. Nah, kemudian Allah Ta'ala tunjuk pula syurga tu lagu mana. Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita syurga. Tengok-tengok syurga tu, ya Allah seronoknya. Masuk tak ni? Macam mana nak masuk syurga? Tu hakikat tu. Tanpa tu. Nah. Nak rasa manis gula kena makan. Nah. Nak rasa sedapnya buah durian kena makan. Nak rasa manisnya nikmatnya syurga kena beramal, kena beribadah, kena kita katakan apa? Bermujahadah. Kena ikhlas, kena sabar. Ada mai banyak. Dia mai banyak. Yang tu yang kita nak kena buat untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi al-haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Baik. Jadi sebenarnya pendapat Imam Ar-Razi itu bukanlah nak merujuk kepada makna orang yang buat ibadat kerana nak pahala tu, ibadat dia Allah Ta'ala tak terima. Tapi apa? Pandangan dan pendapat Imam Razi itu untuk litasydih, untuk menggalakkan orang yang duduk pada maqam awam memperbaiki ibadah mereka, keikhlasan mereka sehingga dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tak boleh bawah. Dah makan tak boleh bawah. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka jauhlah antara orang yang menyembah kerana Allah dan antara orang yang menyembah akan dia kerana bahagiannya. Nampak tu? Dia tak sebut dunia. Kerana bahagiannya. Maka jauhlah. Apa maksud jauhlah? Perbezaan. Nak abang perbezaan antara orang yang menyembah kerana Allah, itu maqam awliya lah tu. Dan antara orang yang menyembah akan dia kerana bahagiannya. Bahagiannya kerana dia nak pahala. Kerana apa yang dia dapat. Kalau aku sembah Allah Ta'ala, aku boleh apa? Boleh 27 pahala. Ada. Bezalah di antara orang yang menyembah kerana Allah dengan orang yang menyembah Allah kerana bahagiannya. Baik. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka orang yang muhaqqiq itu, yaitu orang yang menyembah akan dia kerana mal dan ta'zim. Tu din abang kata apa? Orang yang menyembah kerana Allah tu orang lagu mana? Baik. Maka orang yang muhaqqiq itu, yaitu orang yang menyembah akan dia sembah Allah tu kerana apa? Bukan mal tu lah. Kerana apa? Kerana malu dan ta'zim. Dia sembah Allah tu kerana dia malu. Sifat malu. Allah Ta'ala bagi macam-macam dekat kita. Nikmat Allah Ta'ala bagi macam-macam dekat kita. Tak malu ke kalau kita tak sembah Allah? Jadi maknanya kerana malu dan ta'zim dan kerana membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Dan kata Abu Hazim Al-Madani, dan kata Abu Hazim Al-Madani radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah aku malu daripada Tuhanku, bahawa menyembah aku akan dia kerana takut daripada seksanya, maka adalah seperti hamba yang jahat. Jikalau tiada takut ia, nescaya tiadalah berbuat ia. Dan aku malu akan dia kerana mengharap daripada pahalanya. Ni orang yang maqam awliya ni. Maka adalah aku seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Jikalau tiada diberi upah kerjanya, nescaya tiada mengerjakan dia. Dan tetapi menyembah aku akan dia kerana kasih baginya. Tu dia. Hak duduk pada maqam awliya ni dia lagu tu. Dan berkata Abu Hazim Al-Madani radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah aku tu siapa dia? Abu Hazim Al-Madani. Malu, maknanya apa? Dia rasa malu. Malu dekat siapa? Malu dekat Allah daripada Tuhanku, bahawa menyembah aku akan dia kerana takut daripada seksanya. Kalaulah aku sembah Allah Ta'ala ni kerana aku takut seksaan Allah, aku malu dekat Allah. Maka adalah seperti itu, maknanya kalaulah aku sembah Allah kerana aku takut neraka Allah, aku ni macam orang ataupun macam hamba yang jahat. Dia buat perumpamaan lagu tu. Macam aku ni hamba yang jahat. Jikalau tiada takut ia, nescayalah tiadalah berbuat ia. Kalau aku tak takut neraka, aku apa? Aku buat. Tapi dah aku takut neraka, sebab tu yang aku tak buat. Macam tu. Kalau maksiat lah. Pasal apa hang tak buat maksiat? Oi, takut neraka. Habis tu kalau hang tak takut neraka, kalau aku tak takut neraka, aku buat dah. Kata malu. Maknanya orang yang jahat. Kerana apa? Kerana seksaan tu takut. Macam kita lah no. Macam kita lah ni lah. Undang-undang duk ke bertambah. Kena pakai face mask. Ada. Pasal apa yang hang pakai? Hang tak pakai. Kena 1000 tak pakai. Dia pakai pasal 1000, pasal takut 1000 ke pasal kesihatan ke? Tak pun nak ya. Ada pasal takut 1000 ya. Katakanlah. Tak orang dah habaq dah. Suruh pakai face mask ni tujuan dia untuk nak menghindarkan daripada coronavirus. Itu antara cara dia lah. Baik, katakanlah siapa nak pakai. Siapa tak nak pakai sudah. Tak ada denda 1000. Rasa-rasa main masjid malam ni pakai ke tak? Kita pakai tak pakai? Saya tak pakai. Tak. Pasal apa? Hak kesihatan tu lebih tinggi ke hak 1000 tu yang lebih ni? Tak badan saya kena tak badan. Ada. Jadi macam tu lah. Kita nak buat perumpamaan. Bukan ada apa. Yang tu aja nak buat perumpamaan tu. Jadi sembah Allah Ta'ala ni kerana Allah ke kerana takut seksa ke? Pakai tali pinggang keledar naik kereta ni takut roblok ke ataupun ada takut aksiden ke? Dia takut roblok. Sebab tu sampai tak roblok baru tarik tu. Kalau tidak sama-sama lepas buka balik.
Nah, ada. Dalam bukan nak abang salah apa kada. Nak buat contoh betul lah. Jadi kita ni maqam awam ni lagu tu ya. Maqam awam, kita masih duduk pada awam tu. Kita duduk pada maqam awam. Sebab kita melihat pahala tu. Katakanlah tidak dijanjikan apa-apa pahala. Siapa sembahyang seorang ke, sembahyang berjamaah ke, Allah Ta'ala tidak menjanjikan apa-apa pahala. Rasa-rasa sembahyang ke tak? Nah. Allah Ta'ala menjanjikan pahala tu, hikmah dia adalah untuk iman awam. Macam kita ni. Kalau tidak, dia tak buat. Allahu Akbar, tak buat. Ini kita jumpa kan dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atha'illah. Baik kan? Dan aku merasa malu akan dia kerana mengharap akan pahalanya. Maka adalah aku seperti orang yang mengambil upah yang jahat. Jikalau tiada diberi upah kerjanya, nescaya tiada mengerjakannya. Tak bagi upah pun tak buat. Bagi upah baru buat. Nah. Itu kita tengok Abu Hazim Al-Madani. Jadi dia tak mau jadi orang lagu tu. Dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ni kita mengaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam, kitab tasawuf karangan Ibnu Atha'illah Sakandari. Kalau kita rujuk balik, kita kembali kepada ilmu fiqh. Nah, bukan ilmu tasawuf nah, saya bawa pergi ke ilmu fiqh pula. Ilmu fiqh nah, bab yang berkaitan dengan nazak. Bab yang berkaitan dengan nazak. Baik. Nazak ni kita faham lagu mana? Kalau anak aku lulus periksa, aku nak puasa sunat 3 hari. Nazak ana? Dia nazak nah. Baik. Kalau anak tak lulus, tak puasa lah kan? Tak. Kalau anak dia tak lulus, puasa ke tak? Tak. Sebab tu ulama tasawuf kata seolah-olah kita dengan Allah ni lebih kurang lagu ni lah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi anak aku lulus ni, tak lulus aku tak puasa. Lagu tu lah kita dengan Tuhan. Sebab itulah nazak ni hanya boleh dalam perkara-perkara sunat dan perkara-perkara harus sahaja. Adapun perkara yang haram, perkara yang wajib tidak boleh dinazarkan. Itu dalam ilmu fiqh. Kalau anak aku lulus periksa, aku nak semayang lohok 4 rakaat. Tak lulus pun nak semayang. Itu wajib. Nah, aku tak semayang aku tak lulus haram dan berdosa besar. Itu cerita ilmu fiqh. Tapi bila dia main tasawuf ni, seolah-olah kita dengan Allah Ta'ala lagu tu. Dia bawa main lagu tu buat kita. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi anak aku lulus ni, tak lulus aku tak buat nuri macam ada satu nada warning lagu mana awak dah. Allahu Akbar. Kita dengan Tuhan ni. Sebab itulah ulama-ulama sufi, antaranya Abu Hazim Al-Madani, dia kata malu aku dengan Tuhan. Malu dengan Allah Ta'ala. Kita tak pergi buat macam kawan kita, sedangkan Allah Rabbul Alamin. Sebab itulah mereka berusaha untuk beribadah kerana Allah, bukan kerana pahala dan bukan kerana takut seksa. Baik. Dan tetapi menyembah aku akan dia kerana kasih baginya. Aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kerana aku kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah nanti kita akan sambung. Dan berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, seorang ulama Makkah.
Baik, insya-Allah kita akan sambung di situ. Jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu untuk malam ni, dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء والأمراض وسوء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.